Salam sejahtera. Slot kali ini adalah pengenalan teleskop. Sebelum kita mengetahui tentang bab-bab teleskop yang lain, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah teleskop. Sejarah teleskop dipelopori oleh seorang daripada Eropah bernama Galileo Galilei pada tahun 1907. Idea teleskop daripada Galileo Galilei adalah berpandukan pada ciptaan cermin mata, di mana kanta cembung dan kanta cengkung disatukan. Akhirnya, secara tidak sengaja, beliau telah menghalakan teleskopnya ke langit dan pada ketika itu, beliau menyaksikan objek-objek yang di langit, contohnya planet mustari yang dilakarkan pada satu lakaran, wujudlah teleskop. Zaman Ptolemy adalah zaman kebangkitan astronomi. Tetapi antara zaman Ptolemy ke zaman Copernicus, iaitu selama 1000 tahun, kemajuan astronomi agak merosot di Eropah. Kebangkitan tamadun Islam adalah bermula pada kurun ke-9 dan kurun ke-11. Pada kurun ke-9 dan ke-11, Khalifah Ar-Rashid menengahkan kajian astronomi Islam untuk dunia. Usaha Khalifah Ar-Rashid diteruskan oleh anak beliau, Khalifah Al-Ma'mun, pada tahun 831 hingga ke tahun 833 Masihi dengan membina satu perpustakaan ilmu yang besar digelar House of Wisdom, dan selepas itu beliau membina balai cerap yang pertama di dunia. Adakah Khalifah Al-Ma'mun mempelopori binaan? Terpulang pada anda untuk mengkajinya. Selepas ini saya akan berkongsi bersama anda tentang peralatan teleskop. Saya Mahrul Zaman bin Misran, penjelas program ukur kementeraan Syekh Geologi. Hari ini kita akan belajar kaedah mendirikan teleskop menggunakan equatorial mount. Di sini kita ada equatorial mount, kita panggil jenis dia EQ6 yang telah terletak di atas kaki 3. Sekarang kita akan meletak komponen teleskop di atas EQ mount ni. Kita gunakan teleskop Spirit. Sebelum kita buat balancing bagi equatorial mount ni, di sini kita kenalkan dulu komponen-komponen yang ada untuk sebuah teleskop yang menggunakan equatorial mount. Di sini segmen sebelah sini adalah segmen kaki 3. Segmen kaki 3. Di atas kaki 3 kita ada mount. Dan jenis mount ini adalah mount equatorial mount. Dan di sini pemberat, di sini tube. Di sini kita menggunakan tube Spirit. Dan juga kita ada keypad sebagai otak bagi equatorial mount. Sebelum teleskop ini boleh digunakan, kita mesti melaksanakan penghimbangan bagi memudahkan pergerakan sebuah teleskop yang menggunakan equatorial mount. Penghimbangan yang kita perlu lakukan ada dua. Pertama, kita mesti seimbangkan di antara pemberat dan teleskop. Sekali lagi, kita perlu imbangkan di antara pemberat dan teleskop. Kedua, kita perlu imbangkan di belakang dan hadapan teleskop. Ini pelaksanaan teknik perlu kita laksanakan. Pada mulanya, kita kena seimbangkan teleskop antara sebuah teleskop dan juga pemberat. Kaedah dia dengan kita letakkan teleskop ni dalam keadaan mendatar.
sini kita perlu mengimbangkan. Jika tuan-tuan tengok di sini kita telah seimbangkan. Jika tidak seimbang, kita perlu gerakkan pemberat ni ke atas ataupun ke bawah bagi mengimbangkan berat pemberat ni dan juga berat teleskop ni sama. Kemudian kita akan seimbangkan kedudukan di belakang teleskop dan di hadapan teleskop. Kalau kita tengok sini berat sebab ni, kita tegakkan ke atas, makna kita perlu memberi beban berat ni, agihkan beban berat ni ke hadapan dengan kaedahnya. Kita buka skru pada bahagian ni. Kalau tuan-tuan tengok kamera, jadi kita gerakkan skru ni, buka ni, kita gerakkan ke hadapan. Kita semak balik adakah dia telah simpan. Macam ni ada sikit lagi, kita perlu gerakkan ke hadapan sikit lagi. Cara yang sama, kita buka skru ni dan kita gerakkan sedikit ke hadapan. Rasa cukup. Dan dia telah pun seimbang, maknanya beban bagi di hadapan dan belakang teleskop dah sama, dan juga beban bagi setelah kita pastikan perkara ni dia seimbang, teleskop kita telah bersedia untuk membuat operasi. Jadi untuk kebiasaan ni, kita kena pastikan kita telah menyambung semua kelengkapan pada tiub ni sebelum membuat perimbangan. Kerana beban bagi prism, bagi eyepiece dan juga teropong pencari mempengaruhi berat sesuatu tiub dan pemberat ni. Dan juga selepas kita melaraskan keseimbangan ni, seperti biasa kita kena pastikan teleskop pencari dan teleskop utama kita adalah synchronized atau sama, agar kita untuk mencari objek di langit, sebab teropong pencari ni dia bukaan dia agak luas ataupun wide angle, jadi memudahkan kita untuk mencari pencarian dalam objek di angkasa. Dan juga pastikan macam sekarang ni tuan-tuan berada di Balai Cerap Dini Jabal Farah, dan pastikan bahawa orientasi teleskop ni mengarah ke arah utara. Dan juga kita kena pastikan kedudukan latitude tempat di mana teleskop tuan-tuan dirikan. Untuk di kawasan Jabal Falak ni, kita kena letak kedudukan latitude dia adalah 3 degree. Latitude kita 3 degree. Jadi kena pastikan kedudukan teleskop kita keadaan 3 degree. Pastikan permulaan dia menghala ke arah utara. Seterusnya, teleskop kita telah bersedia untuk membuat pencerapan. Sebelum melaksanakan pencerapan, ada beberapa langkah lagi yang perlu dilaksanakan menggunakan keypad. Untuk slot kali ini, kita hanya menunjukkan bagaimana kaedah pendirikan siapkan teleskop. Untuk slot ni adalah teleskop menggunakan termal. Kita onkan power dan teleskop kita bersedia untuk melaksanakan arahan yang selanjutnya bagi melaksanakan pencerapan objek di angkasa. Terima kasih. Saya Mahrul Zaman bin Isnan, penyaras program Pembangunan Permukaan di Institut Tanah Air Negara. Untuk sesi ini kita akan belajar kaedah berdiri siapkan teleskop. Untuk teleskop yang ini,
kita akan mendirikan teleskop menggunakan teleskop jenis fork mount. Kita ada reflector. Kita tengok bahagian-bahagian dalam teleskop. Pertama, kita ada kaki tiga teleskop. Kedua, kita ada penyangga dia. Yang kedua, kita ada set refractor. Ini jenis teleskop refractor. Untuk teleskop refractor ni kita akan assemblekan juga. Pertama, ada tube refractor. Yang kedua, dia ada teropong pencari yang wide sikit dia angle dia. Kemudian dia ada prism untuk tersambungkan pada eyepiece. Dan untuk segmen yang ketiga, kita ada mount. Untuk jenis ni kita pakai dinama fork mount. Dan kita ada keypad dan kabel keypad. Dan yang pastinya kita perlukan power ataupun tenaga elektrik, ataupun jika kita berada di luar dan tidak ada kemudahan elektrikal, kita gunakan set bateri. Dan akhir sekali, kita juga perlukan kompas yang boleh menunjukkan arah utara. Ini jenis tube, dipanggil tube untuk teleskop. Kita menggunakan set refractor. Dan untuk ni kita jenama Skywatcher. Dan kita ada pilihan sebenarnya Skywatcher. Kita ada Orion dan sebagainya. Tapi untuk yang di Easton kita ada Skywatcher. Dan untuk ini kita memang amat sesuai untuk cerapan melihat anak bulan. Kita ada teleskop yang berukuran diameter dia 102 mm dan focal length dia 500. Memang cantik kalau untuk melihat anak bulan. Jadi sebelum kita mendirikan teleskop, kita kena tahulah kedudukan kita di mana. Jika teleskop kita ada dibina dengan GPS dalaman, tidak ada masalah. Tapi jika teleskop kita tidak ada GPS built-in, kita perlu menentu arah kedudukan dia dulu. Pertama dengan merujuk pada di manakah arah utara. Untuk ini syarikat ataupun set teleskop dibekalkan dengan kompas. Jadi kita akan menentukan arah di manakah arah utara di sesuatu kawasan untuk kita dirikan teleskop. Tadi kita telah melihat di manakah arah utara. Jadi arah utara kita seperti yang ditunjukkan oleh kompas. Kaki tiga ni kita letak di permukaan dan perlu tengok dia ada gelembung bubble untuk bagi dia aras. Kita ambil penyangga bagi tripod ni supaya tripod dalam keadaan stabil dan dia boleh pakai dua dalam satu lah. Satu kita boleh bubuh equipment kita di atas penyangga ni. Mungkin kita boleh letakkan eyepiece dan sebagainya atau kompas di atas penyangga ni. Setelah kita letak, kemudian kita kena pastikan kesesuaian ketinggian teleskop kita. Tujuannya untuk kita rasa selesa dengan keadaan ketinggian yang anda suka. Separuh peneropong akan suka letakkan dalam keadaan rendah, dan ada suka yang adalah kedudukan yang agak stabil, tinggi sikit sesuai dengan jeram. Jadi kita gunakan kaedah yang terasa agak stabil. Biasa bila kalau tinggi dia sekarang asyik bergerak sebagainya. Ini adalah mount bagi teleskop berkenaan.
kita akan pasang di atas kaki 3. Amat mudah, hanya skrukan je. Kemudian kita orientasikan kedudukan kaki 3 yang telah didirikan mount yang berkaitan. Untuk segmen ini dipanggil segmen untuk mount dan kaki 3. Mana arah utara, kita lihat kedudukan di mana teleskop yang akan diletakkan. Secara kasar atau secara tepat terus, kita boleh tentu arahkan kedudukan teleskop. Kita akan menentukan kedudukan mount kita yang telah kita pasang kaki 3 berhala ke arah utara sebelum kita memasang tiub teleskop. Jadi tiub teleskop ni akan dipasang pada mount. Kita buka dua skru pengikat. Sebelum kita masukkan ke dalam slot untuk teleskop ni, mengikat teleskop ni, kita kena pastikan di manakah tengah bagi sebuah tiub ni. Untuk ini kita berpandukan kepada bahagian ni lah. Kita letak biar betul-betul berada di tengah agar kestabilan mount ni. Sebab di dalam mount ni dia ada motor untuk mengawal pergerakan teleskop ni. Jadi kita perlu untuk jaga masa panjang untuk teleskop kita agar boleh operasi dengan baik, kita kena letak sebaik-baik mungkin dalam keadaan yang stabil. Ikat dengan pengikat dia. Perlu di sini kena ambil perhatian sebab operasi mount ni menggunakan motor dikawal oleh tenaga vertikal. Kita tak boleh push mount ni untuk bergerak sendiri. Pergerakan dia berpandukan arahan pada keypad. Nanti kita akan pasang kita pergerakan dia dikawal oleh keypad ni. Motor asli kalau kita paksa dia akan rosak, patah dan sebagainya. Jadi itu kita ambil perhatian. Setelah kita pasang tiub pada mount, kita semak ni kedudukan orientasi arah utara kita dengan meletakkan kompas yang dibekalkan di atas tiub. Jika masih belum tepat, kita kena gerakkan cara. Sekarang teleskop kita setelah dicantumkan antara tiub, mount dan kaki berada ke arah utara. Seterusnya kita akan menyambungkan kelengkapan bagi tiub ni. Di mana sekarang ni kita tak ada lagi eyepiece, kita tak ada prism dan kita tidak ada lagi teropong pencari. Jadi kita akan cantumkan. Ini dipanggil teropong pencari. Ada kalanya dia amat berguna untuk kita, tapi kita kena synchronizekan dulu. Bila kita pasang, kita kena synchronizekan dulu ataupun laraskan agar tiub dengan tiub bagi refraktif besar adalah selaras dengan tiub bagi teropong pencari. Jika kita tidak selaraskan antara teleskop pencari dan teleskop yang utama ni, kita bila mencari objek di langit, jika berpandukan yang ni, dia tidak akan sama apa yang dapat pada tiub. Itu yang sebab kita kena selaraskan antara teropong pencari dan juga teleskop yang utama. Kita akan sambungkan teleskop pencari kepada teleskop utama.
Untuk mereka yang telah mahir menggunakan tube teleskop ni, mereka amat jaranglah menggunakan teleskop pencari. Tapi jika kita masih dalam beginner, kita perlu menggunakan kemudahan yang dibagi ini. Dalam kaedah untuk menselaraskan dia, yang pertama kita akan cari objek yang berdekatan. Objek itu akan masuk di tengah-tengah pandangan teleskop utama ni. Kemudian kita akan menggunakan skru yang ada ni untuk agar bersamaan antara teleskop pencari dan teleskop utama dengan menggerakkan skru pada teleskop pencari. Ini adalah prism bagi teleskop ini dan juga eyepiece. Dia eyepiece ni ataupun dia mempunyai ukuran yang tertentu lah, itu pilihan kita. Macam yang kita nampak ni, dia super 35, mana dia wide angle, mana bukaan dia luas, mana kalau kita untuk mencari objek di langit dengan mudah kita akan jumpa. Kita akan pasangkan pertama prism ni. Ni guna dia. Ini guna antara guna penyangga tadi. Kita boleh letakkan barometer kita di atas ni. Kita buka. Prism ni kita akan pasangkan di ujung tube kita. Tujuannya supaya kita boleh menengok dalam keadaan yang selesa dan juga sebagai pembalikan objek yang kita lihat. Setelah kita pasang prism, kita pasangkan eyepiece pada ujung prism. Sekarang kita dah siap pasang prism, kita dah siap pasang teleskop pencari. Tube dah berada di atas mount. Seterusnya kita nak memasang keypad. Keypad ni umpama otak bagi kita punya teleskop. Sebarang arahan kita akan nyatakan di dalam keypad ni. Dan dalam ini telah dibina satu library di mana apa objek yang ada atas langit ada seketika berada dalam kotaknya. Jadi kita akan pasang dia. Kita akan sambungkan kabel di antara mount dan juga keypad. Kita akan sambungkan keypad ni pada mount dengan melihat pada slot untuk kita masukkan kabel. Sampai dia bunyi tik, dia masuk. Kemudian di belakang ni kita masukkan slot ujung ni, ada dua. Kita kena pastikan slot yang sesuai. Okey. Kemudian kita boleh tinggal hanya bekalan elektrik je yang kita perlukan. Jadi kita sambungkan punca elektrik ke dalam slot power. Dan teleskop kita telah bersedia untuk dihimpun. Setelah kita menghimpunkan daripada kaki 3 tripod pada mount, tube, assemble untuk perhimpunan untuk teleskop pencari, eyepiece dan juga prism, dan kita sambungkan keypad pada teleskop, dan akhirnya kita onkan power, dan akhirnya teleskop kita telah bersedia untuk beroperasi.